Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, slot pada kali ini adalah untuk taklimat pendaftaran dan pelaksanaan kokurikulum berkredit bagi sesi Disember 2020 bagi pelajar semester 1. Okey, jadi saya adalah Puan Azura binti Mak Zahri, Pegawai Kokurikulum dan Sukan Politeknik Nilai. Okey, baiklah. Sebelum tu, selamat datang. Saya nak ucapkan kepada semua pelajar-pelajar semester 1 dan terima kasih kerana memilih Politeknik Nilai sebagai institusi untuk anda melanjutkan pelajaran. Okey, baiklah. Hari ini saya akan terangkan mengenai kokurikulum berkredit di mana ianya adalah kursus pengajian umum yang diwajibkan untuk diambil dan lulus sebagai syarat untuk anda bergraduasi. Okey, anda kena ingat ini benda paling penting yang anda perlu ingat. Subjek kokurikulum berkredit ini anda wajib lulus dan mesti dihabiskan sebelum anda bergraduasi. Okey. Jadi subjek kokurikulum berkredit ini anda akan selesaikan ataupun anda akan ambil pada semester 1 dan semester 2. Pengurusan untuk kokurikulum berkredit ini diletakkan di bawah Jabatan Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan Politeknik Nilai di mana ianya diterajui oleh Encik Muhammad Khairul Hazlan bin Muhammad Zam. Okay. Dan ianya diseliakan oleh saya, Puan Azura binti Mak Zahri sebagai Ketua Program Sukan dan Kokurikulum PNS. Okay. Di sini kami mempunyai dua badan beruniform iaitu PISPA dan Relasis di mana pegawai ajutan PISPA adalah Puan Azilah binti Anwar dan pegawai ajutan Relasis adalah Puan Nur Fazilah binti Ahmad. Pensyarah-pensyarah Jabatan Induk dan Jabatan Sokongan merupakan pensyarah-pensyarah yang membantu kami untuk mengajar sukan dan kelab di mana mereka ini sangat berkredibiliti dan sangat kompeten dalam sukan dan kelab yang mereka ajar. Kaedah pelaksanaan bagi kokurikulum berkredit ini ada dua kaedah iaitu laluan 1 dan laluan 2. Di mana laluan 1 ini pelajar-pelajar akan mengambil MPU 24011 iaitu sukan pada semester 1 dan seterusnya mengambil MPU 24021 iaitu kelab pada semester 2. Bagi pelajar-pelajar yang berminat dengan badan beruniform, mereka boleh ambil MPU 24651 PISPA 1 atau MPU 24691 Relasi 1 semasa semester 1 dan meneruskan dengan MPU 24751 PISPA 2 atau MPU 24791 Relasis 2 semasa di semester 2. Okey, semester 1 dan semester 2 adalah syarat untuk mereka lulus kokurikulum berkredit. Okey, bagi pelajar yang mahu meneruskan badan beruniform, mereka boleh meneruskan di semester 3 dan semester 4 dan seterusnya mereka akan ditauliahkan sebagai anggota PISPA dan anggota Relasis. Awal tadi saya dah terangkan kenapa anda perlu mengambil kokurikulum berkredit ini. Okey, dia adalah sebagai syarat wajib untuk anda bergraduasi. Okey, baiklah. Perkara yang penting juga, sama penting dengan yang tadi, anda perlu tahu adalah mengenai gagal kokurikulum berkredit. Di mana sekiranya anda kurang kehadiran, kurang kehadiran 80% dari keseluruhan kehadiran. Anda tidak masuk kelas, kelas online anda missing dan sebagainya, jadi kehadiran anda tak dapat dicatat. Okey. Bila kehadiran anda tidak dapat dicatat, maka di situ anda akan gagal kokurikulum. Keadaan yang kedua yang menyebabkan gagal kokurikulum berkredit adalah apabila markah penilaian anda kurang 40%. Okey. Anda tak hantar assignment, anda tak ambil kuis, tak ambil test. Okay, jadi tak dapat untuk dinilaikan assessment itu dan markahnya kurang 40%, maka anda dikira sebagai gagal kokurikulum. Apa tindakan yang perlu anda lakukan sekiranya anda gagal kokurikulum? Ya, anda perlu mengulang semula. Perlu mengulang semula kokurikulum yang gagal itu pada sesi yang akan datang.
Ada satu lagi perkara yang pelajar perlu ingat adalah apabila anda gagal kursus sebanyak 3 kali termasuk kursus core curriculum, pelajar dikira sebagai gagal berhenti. Kementerian Pengajian Tinggi telah mengeluarkan arahan di mana aktiviti co-curriculum secara face-to-face adalah tidak dibenarkan ketika pandemik COVID-19 ini. Maka pada sesi Disember 2020, kaedah pelaksanaannya adalah sedikit berbeza, sedikit berbeza daripada kaedah pelaksanaan normal di mana pelajar pengambilan ataupun kemasukan Disember 2020 hanya dibenarkan untuk memilih laluan satu sahaja. Tetapi di semester pertama mereka akan mengambil MPU 24021 kelab terlebih dahulu dan pada semester 2 baru mereka akan ambil MPU 24011 untuk sukan. Di sini sekali lagi saya ingin ingatkan bagi pelajar semester 1 sesi Disember 2020, kod kursus co-curriculum berkredit anda adalah MPU 24021 kelab dan kelas anda adalah pada hari Rabu. Anda mesti pastikan pendaftaran di SPMPI daftar, kod yang sama dan pendaftaran di SPMPI Koko. Kaedah PDP bagi sesi Disember 2020 adalah secara online keseluruhan di mana pengajaran adalah melalui aplikasi online teaching yang bersesuaian. Pada semester ini juga, pelajar hanya dibenarkan untuk mendaftar di kelab dan sukan yang telah dihaskan untuk jabatan masing-masing sahaja dan dengan memastikan kod kursus di SPMPI daftar adalah sama dengan kod kursus di SPMPI Koko. Pihak kami juga telah menyediakan tata cara pendaftaran untuk memudahkan pelajar mendaftar di SPMPI Koko. Langkah yang pertama bagi tata cara pendaftaran co-curriculum, pelajar perlu membuat pendaftaran secara online di SPMPI daftar dahulu pada tarikh yang telah ditetapkan. Seterusnya, mereka akan mendaftar di SPMPI Koko mengikut jadual pendaftaran jabatan masing-masing, dengan kod MPU 24021 bagi kelab. Di sini saya telah berikan jadual untuk pendaftaran jabatan di mana Jabatan Agroteknologi dan Bioindustri JAB akan mendaftar di SPMPI Koko pada hari Isnin 8 Mac 2021 sahaja. Jadi pelajar-pelajar JAB hanya mendaftar pada hari Isnin sahaja. Seterusnya, Jabatan Mekanikal pula akan mendaftar pada hari Selasa 9 Mac 2021 dan terakhir Jabatan Perdagangan JP akan mendaftar pada hari Rabu 10 Mac 2021. Langkah yang ketiga, pelajar-pelajar mesti memilih kelab, pensyarah dan juga seksyen yang telah dihaskan untuk jabatan masing-masing di sistem SPMP iKoko. Jadi pelajar-pelajar boleh merujuk kepada jadual yang saya telah berikan di bawah. Pelajar-pelajar dinasihatkan untuk berhubung dengan penasihat akademik masing-masing sekiranya ada masalah ataupun ada kesulitan berkenaan pendaftaran iKoko ini. Ataupun pelajar-pelajar boleh berjumpa dengan saya di pusat sukan. Belum habis lagi. Anda ingat dah habis ke? Belum.
Seterusnya, lepas ni saya akan menerangkan sedikit mengenai Pusat Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan. Okey, stay tune. Jangan ke mana-mana. Okey? Okey, jadinya mari kita berkenalan dengan Pusat Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan ataupun PSKK. Selain berfungsi sebagai jabatan sokongan yang menguruskan kokurikulum berkredit, PSKK juga berperanan sebagai pusat kecemerlangan atlet, kebudayaan dan pembangunan belia. Okey, jadinya sehubungan dengan itu, PSKK membuka ruang bagi pelajar-pelajar PNS yang berminat untuk menjadi atlet, artis dan ikon belia. Ketiga-tiga elemen ini diterajui oleh 3 orang pensyarah yang sangat berkaliber, iaitu Puan Nur Adila binti Abdul Samad bagi kecemerlangan atlet, Puan Nur Zarina binti Muhammad Zain bagi seni kreatif dan sosio budaya, dan Encik Muhammad Khairul Hazlan Muhammad Zam bagi pembangunan belia. Kami di PSKK membuka ruang sekiranya pelajar-pelajar ingin menyertai kami sebagai atlet, sebagai artis dalam seni kreatif dan juga sebagai ikon belia. Anda semua bolehlah scan QR code yang berada di bawah dan mengisi Google Form yang telah disediakan. Dan hasrat kami dapat mengumpul seberapa banyak talent, seberapa banyak bakat-bakat baru yang boleh diketengahkan. Bagi pelajar-pelajar yang memilih untuk menyertai pusat sukan, terdapat beberapa keistimewaan, antaranya keistimewaan sebagai atlet sukan, di mana sekiranya anda adalah atlet yang mewakili negeri ataupun negara dan mendapat peringkat, maka kursus kokurikulum anda akan diberikan nilai sebanyak 4.0. Sekiranya anda mewakili negara atau negeri tetapi tidak mendapat sebarang peringkat, okay, anda dinilaikan sebagai 3.0 untuk kursus kokurikulum. Okay, dan bagi atlet yang mewakili negara atau negeri yang melepasi semester 2 dan juga 3, okay, akan diberikan pindahan kredit sebanyak 3 kredit bergantung kepada pengesahan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik. Berikut merupakan kejayaan-kejayaan PSKK bersama pelajar-pelajar PNS. PSKK juga menyediakan fasilitis-fasilitis sukan seperti gimnasium, dewan squash, dewan besar untuk permainan badminton, pingpong dan juga bola jaring. Kita ada padang petang, ada padang bola sepak, padang rugby, padang futsal, gelanggang tenis, gelanggang sepak takraw dan juga gelanggang bola tampar. Okay, selain daripada itu, kami juga mempunyai peralatan-peralatan sukan yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar. Kami di Pusat Sukan sangat mengalu-alukan semua pelajar politeknik nilai untuk menggunakan fasilitis yang ada dan juga datang bertemu dengan kami di PSKK. Baiklah, sebelum saya mengakhiri taklimat saya pada hari ini, ada beberapa perkara yang saya perlu ingatkan kepada pelajar-pelajar. Yang pertama, kokurikulum berkredit ini adalah kursus wajib dan ianya adalah syarat untuk anda bergraduasi. Yang kedua, pelajar-pelajar perlulah mengikut tata cara pendaftaran yang telah diterangkan tadi bagi sesi Disember 2020. Akhir sekali, kami berharap kami dapat melahirkan atlet yang cemerlang, bintang yang gemilang dan ikon belia yang berjaya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian anda semua kepada taklimat pada kali ini. Sekian, terima kasih.